Okey. Ini lagi satu ini export dia suka baca social media, tak nak baca buku macam mana orang macam ni. Macam mana buku. Dah banyak. Ini kita akan bincangkan di hujung, nanti saya akan cerita cabaran masa zaman sekarang ni, salah satu cabaran. Okey baik. Tadi ada nak cerita pasal arwah. Arwah Khalid Saleh. Saya agak teruja agak sebab yalah, bila abang K kongsikan pasal arwah Khalid Saleh, macam abang K yalah mengagungkan dia sikit. Saya tengok YouTube dia. Macam dia puisi, dan satu masa 2014 dia ada masa di Sofa Putih dia dengan Datuk Johan Jaafar ke, dengan Syed Munawar di interview dekat situ, baru saya nampak apa benda yang saya tak nampak dekat situ lah, cara dia. Jadi okey, macam Khalid Saleh ni, satu benda yang abang K buat kat situ is wira yang tidak didendang. Dia ada cerita macam kat situ dia nak cuba terbitkan buku yang dia jaja Melayu Hilang di Dunia. Betul Mahir? Betul. Macam tak ada orang nak terbitkan lah. Dan Abang Mahir dengan apa yang ada cuba tolong, dan alhamdulillah benda tu ada diterbitkan. Dan lepas tu dia ada nak pergi Indonesia. Macam dia kata, macam dalam interview tu dia cakap orang Indonesia panggil kita maling sia. Maling dia. Itu dia rasa kenapa kita serumpun tapi kita nak bergaduh. Dia rasa benda tak perlu, jadi dia nak bawa ke sana dengan nak menjaja ubat dia dan ke sana. Okey, saya dah cerita banyak, tapi mungkin abang boleh ceritakan sikit kat sini, nanti saya nak tambahkan sikit pasal arwah yang abang K kata boleh bercakap Jawa terus dengan dia lah tanpa sempadan. Okey, tentulah waktu saya awal-awal di ITNM dulu, pertama waktu nama ITNM, Institut Agama Negara Malaysia, kita memang tak boleh nak terbitkan buku karya asli. Waktu saya mula berkenalan arwah Rahimuddin Zahari, seorang penulis yang agak rapat dengan saya, satu malam di majlis baca puisi Pena, dia tunjukkan pada saya, kata ini Wak Khalid ada buku. Dia kata, saya tengok buku tersebut, Melayu Hilang di Dunia. Bila saya baca, saya tengoklah, saya glance through, ada satu tempat yang saya sangat rasa pedih. Sebab dia kata, ada satu tempat tu, dia tunjukkan IC orang Melayu Singapura. Dalam IC di Singapura tu, bangsa Melayu. Tapi IC Khalid Saleh, mana bangsa aku? Bangsa aku dah tak ada, dia kata. Dekat IC kita memang tak ada tulis bangsa kan. Warga negara Malaysia. Dia kata, itu persoalan buat. Tapi buku dia agak sensitif juga. Cuma saya ni adalah orang yang sealamat. Orang macam Khalid Saleh yang saya sangat hormati. Sebab ini adalah pemikir. Dia tak buat kerja kerana duit. Dia tak buat kerja kerana nama. Dia bukannya orang yang dia boleh je jumpa saya mengampu. Berapa ramai orang datang jumpa mengampu. Itu bukan sifat Khalid Saleh. Jadi bila jumpa kat saya macam ni, okeylah. Kebetulan saya kenal juga kawan-kawan pencetak buku dan sebagainya. Bila cakap macam tu, saya terus call pencetak tu, aku nak kau tolong dia ni. Dia kata okey, boleh Abang He. Kata, saya cakap kat dia, okey, dia ada duit, dia bayar, tak ada duit, kau jangan minta. Khalid Saleh ambil cabaran tersebut, buat buku tersebut, dia terbit dan dijual sendiri. Waktu tu ITNM pada peringkat awal, kami ada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, tapi Khalid Saleh belum join kami. Dia bawa buku tu kan beg, dia jual kat orang tepi jalan. Khalid Saleh, pelakon lelaki terbaik Asia Pasifik selepas P.Ramlee, the only two person kat Malaysia yang pernah dapat anugerah tersebut, jual buku macam tu saja. Saya melihat ini manusia luar biasa. Hinggalah satu hari dia jumpa saya sekali lagi. Kata, waktu tu isu maling sial. Malaysia, orang Indonesia kata maling. Maling ni orang Jawa kata pencuri. Sial, sial. Pencuri sial. Sebab waktu tu kecoh cerita soal batik. Indonesia ada batik, kita ada batik. Ada satu tarian di Johor lah. Kat kampung saya sana. Orang Indonesia marah, dia kata kita claim itu kita punya. Pak Khalid kata, kita ni serumpun.
Malaysia, Indonesia, Nusantara adalah negara serumpun yang dulu tidak dipisahkan oleh sempadan. Tapi ahli politik, penjajahan membuat kita berpecah. Tapi kita lebih berpecah bila kita sendiri memecahkan diri. Jadi Khalid Saleh kata, kita kena pergi Indonesia. Kita kena cerita kat diorang, kita ni serumpun. Ada banyak persamaan, tapi kenapa kita cari perbezaan? Wak ada satu naskah jual ubat yang Wak selalu buat. Dan naskah ni Wak boleh buat seorang je. Wak pergi seorang, balik seorang. Tak payah ramai-ramai orang. Dia kata macam tu. Saya tanya, saya biasalah CEO kan Wak. Berapa banyak bajet ni Wak? Saya ingat waktu tu kami minum di coffee house di Miramar, di depan Dewan Bahasa dan Pustaka. Wak perlukan kalau Wak pergi ni, dia adalah 10 tempat yang nak sebutkan. Wak perlukan paling kurang pun RM50,000. Wak, saya kata kalau nak RM50,000 selepuk macam tu saya tak ada Wak. Susah lah untuk saya bawa sebab benda ni kata. Macam mana Wak? Wak nak pergi, pertama Wak nak pergi mana? Okay, Wak tulis surat kat saya, Wak pergi mana, Wak minta. Dia, 3 hari lepas tu datang pejabat dan Wak Khalid Saleh hantar surat tu, dia tunggu saya kat mana tunggu, dia hantar by hand. Wak janji nak bagi surat, ni bagi surat. Dia boleh aja tinggal kat orang lain semua tak. Dia punya tawaduk ni saya memang hormat lah. Saya sangat. Dan dia minta untuk ke Indonesia 3,000 lebih kurang. 3,000 lebih sikit. Saya kata, Wak, 3,000 cukup ke? Cukup. Kapal ke bang? Ini upah Wak teater mana dah? Wak tak payah ambil upah, tak apa. Wak nak buat. Insan yang macam tu, kalau kita ada sedikit kuasa dan ada sedikit kebolehan, takkan kita tak nak buat. Sebab tu lepas tu saya beri pada beliau dan maksudnya ITBM, bukan saya lah. Terjemahan menyokong usaha beliau dan kita bawa. Dan sebab tu dia pergi ikut tempat. Sehinggalah perkara ni saya ceritakan benda yang sama kepada Tan Sri Muhyiddin waktu tu, timbalan tim pendidikan. Dan dia endorse apa yang Wak buat. Dia kata, bagus, teruskan, dia kata. Itu cerita Khalid Saleh lah. Tapi macam saya sebut dalam buku ni, Khalid Saleh tak pernah dapat datuk, Khalid Saleh tak pernah dapat anugerah. Dia memang pada saya wira yang tak didendang lah. Satu yang saya suka sikit yang dia tambah kat situ masa Abang Hir dia pergi tengok juga yang dia buat pementasan tu. Ya, ada satu sekali tu dia ada pergi dengan Kiai Zainuddin, tak silap saya. Sebenarnya saya silap. Buku ni silap. Sebenarnya dengan Ainun Najib. Okey. Bukannya Kiai Zainuddin, MR. Itu ide lain yang saya akan betulkan. Tapi sebenarnya Ainun Najib. Tapi apa yang saya suka dekat situ, dia kata Ainun Najib ke ataupun Kiai ke, sambutannya agak luar biasa. Memang ramai orang lah. Yang kata Ainun Najib tu dia ajak bersama, tapi satu persoalannya lontarkan balik pada akhir, dia kata kalau aku ikut Kai tu, aku nak jadi apa? Macam kita rasa benda tu bagus kan. So sebelum ni untuk dia terbitkan buku pun dia tak ada duit. Untuk dia pergi sana pun dia tak ada duit. Tapi kalau itu kita rasa satu jalan yang pintas yang dia boleh untuk dia self finance ke, tapi dia macam kau nak jadi apa. Jadi dia pergi tu ada satu misi yang dia cuba buat lah. Ada satu benda, bukannya duit ataupun populariti. Mungkin Abang Syed boleh olahkan sedikit dekat situ. Betul. Waktu kita orang buat teater tersebut, dia buat oleh Kiai Ainun Najib ni, memang di situ tempat dia, anak-anak murid dia tengok. Habis teater tu kita ada sesi dialog, soal jawab. Wak Khalid duduk kat depan, Ainun Najib duduk kat depan, dia kiai. Kalau dia pergi ke merata tempat, paling kurang 10,000 orang akan menonton. Sebab tu bila dia offer, selepas dia berdialog, Khalid Saleh boleh jawab semua persoalan anak murid, Ainun Najib persoalan pun boleh dijawab. Memperincikan soal maling sial tu, macam mana dia kata kita serumpun. Sebab Khalid Saleh ni, kebolehan dia ialah dia boleh cakap pelbagai bahasa. Sekejap dia cakap boyang, sekejap cakap macam-macam. Maka sel semua dia boleh buat. Dia boleh bercakap. Jadi kat Indonesia, dia dalam duel di satu tempat, saya tak ingat kat mana,
bila ada dua orang tu keluar kat surat khabar Indonesia. Dia kata Khalid Saleh jauh ke hadapan berbanding pemain daripada Indonesia. Bayangkan how proud we are dengan Khalid Saleh. Saya ada di situ, saya baca surat khabar tersebut dan saya sebangga. Tapi itu sebab bila Kiai itu offer, saya senyum paling lebar. Saya rasa best gila. Tapi lepas tu Khalid Saleh cakap, satu pun dia tak sentuh. Dia tak terima. Dia tak ucap terima kasih dan dia tak kata ya. So lepas tu kita orang minum kat warung. Lepas tu saya tanyalah, wah, pasalnya? Dia kata, dia cakap macam ni, lah nak melok TA aku hati-hati apa? Oh, ngomong Kalau Jawa. kita ikut dia, saya nak jadi apa? Iyalah. Maksudnya dia tak terpesona dengan puluhan ribu orang semua, dia tak terpesona. Dia ada niat apa yang dia buat. Tu Khalid Saleh. Betul-betul wira pada saya. Okey, ada sikit komen daripada Tahir Muhammad, mungkin anak buah dia kata apa senario yang manggil Encik Hei untuk menulis buku ni, nanti kita jawab dekat hujung. Kita dah masuk Khalid Saleh ni, saya nak masuk dalam lagi sikit. Masa dia kongsi dekat pesta buku tu, satu benda yang saya suka, dia kata ada orang macam teater ni kata macam elitis apa semua yang ada. Tuan Jaafar mungkin cerita filem apa semua. Satu benda yang dia kata masa dia buat masa 1963 dekat kampung dia. Masa dia buat teater tu, dia kata dia sebagai orang pelakon teater atau pementas teater tu dia buat sini. Dia pacak kayu semua tu, dia buat flyer, dia naik motor Honda 50 tu, dia pergi tetap kata 4 kampung. Pergi, dia jaja suruh pergi kat situ. Tengok untuk dia pentaskan. Dan satu benda yang dia cerita dekat situ, dia kata sebab mungkin masa dulu tak ada wayang apa semua. Dan itu menjadikan salah satu tempat untuk mungkin orang berhibur dan juga berniaga. Dia kata masa dekat situ orang boleh jual pecel, boleh jual mie rebus ke apa semua. Jadi kita rasa macam ada satu yang cuba dia perjuangkan. Saya rasa macam wow. Dia buat semua tu. Maksudnya bukan dia jadi macam kita jadi superstar. Dia pacak benda tu. Dia pergi jaja dia punya teater tu. Dekat orang kampung. Tu kita rasa wow. So dan dia memang buat sampai dia buat benda yang sama sampai hujung nyawa dia. betul. He did that. Dia pergi Indonesia tu datang sorak. Dia pergi seorang-seorang. Dia akan letak batu atas botol, dia buat sendiri. Dia cari botol kat mana, dia batu semua. Tak ada siapa pun orang yang menyediakan tempat untuk dia. Betul. Itulah macam sampai habis. Masa dia kata Legend. dia pernah kerja dekat apa? Buat Nissan jerat Cina dekat belakang dia orang bahasa tu. Batu Nissan. Adik dia seorang tahun tak adik masuk je, tapi cuma dia terfikir sampai bila aku nak buat macam ni kan. Selepas tu mungkin dia jumpa bapak dia penjual ubat ya. Ya bapak dia. Raden Saleh penjual ubat. Raden penjual ubat. Cuma dia kata Majun Pak Tani tu. Majun Pak Tani sampai sekarang pun dia kata Majun Pak Tani tu bagus tapi cara penyampaian tu mungkin kurang bagus. Dia kata dalam batu boleh jadi monyet apa semua, jadi dia nak dari situ dia cuba bawa dan alhamdulillah benda tu rasa bagus lah yang sangat respect cara tu Allah kadir. Okay, satu benda lagi yang mungkin saya nak kebetulan saya pun ada juga Abang Hei ni, just pasal mungkin rap sikit pasal Khalid Saleh ni. Saya dah ambil Datuk Yusni Hamid dekat UP5. Saya dibawa naik Grab juga sekali. Dia masa tu nak mungkin persatuan, tidak tahun lepas. Bila cerita sikit persatuan hantar dia mungkin dia mengurusi ikut persatuan veteran penyanyi kot, dia ambil orang dekat Bunga Raya satu. Dan bila cerita dia kata dia macam tu penyanyi banyak susah, macam artis susah. Dia kata kalau boleh ni mungkin untuk kerajaan, dia kata kalau mereka sekurang-kurangnya boleh dia bagi rumah, dia kata kalau dia mati tak makan pun kurang-kurangnya orang tak tahu di dalam rumah. Jadi macam masa tu rasa macam Allah sedihnya aku. Jadi bila saya nampak macam Khalid Saleh yang cerita ni macam yalah, dia bukan kejar duit, dia ada yalah benda ni kalau tengok ni memang banyak dia punya perjuangan apa yang cuba diperjuangkan lah dekat situ lebih. Tapi artis pun satu benda lain. Jadi mungkin hidup dia ni agak susah. Jadi saya tahu Abang Hei kalau cakap politik sikit, kalau siapa yang nak, kalau ada politician, siapa yang boleh buat rumah untuk semua orang, saya boleh undi lah, tak kisah apa parti pun. Tapi sekarang ni, kalau ada artis yang ada masalah, saya percaya di PKL dan Menteri Wilayah Persekutuan akan membantu. Saya kenal bekas pengusaha saya, siswa politik kepada Datuk Budiman Muhammad Zodi, dia akan bantu.
Dia pernah sebut kalau memang dah ada artis yang tak ada rumah, ada rumah sama ada rumah-rumah di PKL yang sewanya sangat minimal tu, memang boleh diberikan. Itu memang boleh diusahakan. Sekarang ni saya fikir kalau benda tu ada betul, memang boleh bagi. Maksudnya sewa rumah 1 atau lebih sebulan macam tu lah. Boleh diberi. Tak, sebab dia cakap macam tu, saya rasa macam biar tak makan dalam rumah tu, kita rasa macam kita rasa nak cakap apa pun tak tahu masa tu kan. Macam jangan macam ni kan. Setakat saya tak tahu. Okey, baik. Itu sedikit pasal arwah Khalid Saleh. Dia memang satu benda lagi yang dia sikit komen kepada, mungkin banyak sangat pasal arwah. Lepas tu dia orang cakap pasal Datuk Jaafar cakap pasal filem apa benda semua kan. Satu benda yang dia kata, yang ini saya setuju. Dia kata macam filem kita ni macam dia kata kurang macam motif, macam tujuan. Kita macam ambil je Hollywood je tanpa kita macam lebih kepada hiburan. Macam sebenarnya kalau orang teater ni dia punya pemikiran agak kritis tau. Macam orang zaman dulu dia macam playwright apa semua, dia banyak kritis yang dia cara dia bercerita pasal, yalah bukan pasal masalah cinta, macam lebih kepada entertainment macam. So itu ditanya lah, dia kata dia minta maaf pada pengarah tapi dia rasa benda tu sepatutnya tak macam tu lah. Kita sepatut ada apa yang cuba kita buatkan. Macam ada kawan saya yang seorang penggiat filem, pengarah filem, dia pun buat macam 10 tips nak menipu bini, macam rasa macam apa ni. Tapi dia kutuk orang lebih kan, macam pasal orang lara pasal Dajjal. Saya tak faham. Itu sebab filem yang bagus kena konten. Sebab tu Khalid Saleh tidak berlakon banyak filem. Dia sangat memilih. Sebab tu dia sangat memilih. Itulah soalannya. Dia banyak dapat tawaran sebenarnya. Kalau dia nak pergi kerja glamour, saya tak fikir Khalid Saleh ada masalah. Tapi dia tak, bukan itu pilihan dia. Bayangkan di rumah Timbalan Perdana Menteri, dia boleh baca sajak kalau aku jadi PM. Di rumah seorang Timbalan Perdana Menteri, dia baca sajak kalau aku jadi PM. Walaupun PM tu maksudnya akhirnya pemikir masa. Tapi itu tajuk puisi dia. Dia kata tajuk tu pagi tu bila kata dia WhatsApp, dia email kat saya pagi. Program petang. Saya boleh baca sajak ni Saya kata kalau aku kata tak boleh, macam mana aku nak cakap kan. Wak, saya tak baca pun. Wak, bacalah Wak. Saya tanggunglah kemudian tu lah. Lepas tu memang saya kena dipersoalkan lepas tu lah. Tapi dalam buku ni saya ceritakan bahawa akhirnya even Tan Sri Muhyiddin pun tak ada masalah dengan sajak yang dia bacakan. Tak, tapi saya rasa penting untuk ada orang yang ada integriti, ada perjuangan hidup dan berfikiran secara kritikal untuk tak tahu diarus perdanakan bagi orang kita lebih boleh berfikir lah. Saya rasa benda tu agak penting. Tak tahu pada saya lah. Ya betul. Kalau Sarul, kalau sekali Sarul tengok Garasi TV, Garasi TV ni, dia orang ada 48 jualan buku. Dia ambil Pian Habib bercakap, Sani Sudin bercakap. Mereka bercakap secara bebas, menyuarakan pandangan dan hasrat yang mereka ada. Saya fikir ada juga ruang untuk mereka. Zaman ni sekarang zaman yang lebih mudah lah untuk semua menyuarakan apa yang penting demi kebaikan bangsa, agama dan negara kita. Dah tak ada masalah sangat pun rasanya. Dan tak ada siapa pun nak censor kita sebenarnya. Kalau nak censor pun diri kita sendiri nak buat ke tak nak buat kan? Betul tak? Okey. Tak, iyalah orang yang ada prinsip, ada integriti ni kita nak lebih ketengahkan lah, alhamdulillah. Minta maaf, saya pun tak pernah dengar macam Alia Khalid Saleh. Saya bukan orang, saya mungkin macam Rani lebih social media, dulu pun nakal sikit. Buku belajar tu kita tak baca lagi, nak baca buku macam ni. Meniru lebih, minta maaf. Okey, kita cerita pasal Grab sikit lah. Ni cerita lah. Tadi dah cerita heavy sikit lah. Bila pelancong datang sini, dia tak perlu pandai cakap Melayu. Martin yang Encik Hei kata kan, sebab kita semua cakap bahasa Inggeris. Itu macam mana apa Encik Hei cerita pasal orang macam ni? Yalah, kadang-kadang saya pun naik malu juga. Kita bukan tu je, saya baru balik ke Nuri tadi. Saya jumpa seorang nama Mohtar daripada orang Somaliland tapi dah duduk kat Saudi.
Persembangan dia pun cakap orang putih kan. Tapi waktu saya sembang tadi saya cakap, kalau if you stay in Indonesia, within 3 weeks you can speak Indonesian. Kan? Masalah kita kat negara kita, kalau kita nak marah orang ialah sebab kita tak tegas dengan bahasa kita. Dan kita sendiri pun Syarul, kalau kita bawa Grab, kalau tahu orang putih tu, kita tak greet selamat pagi. Morning sir, how are you sir? Kita akan cakap orang putih. Jadi kita sendiri bersalah dalam usaha untuk membuat orang lain berbahasa ibunda, berbahasa kita. Ini masalah di Malaysia sebenarnya. Akhirnya bahasa Melayu agak ketinggalan dan malah mereka mengatakan bahasa Melayu bukan lagi bahasa ekonomi. Dulu sewaktu di Melaka, kenapa orang kena belajar bahasa Melayu? Sebab dia lingua franca, dia bahasa perdagangan. Sekarang dah tak jadi macam tu. Jadi banyak hal, banyak keadaan saya lihat, sebab tu saya agak dalam hal ni saya agak mengkagumi Datuk Seri Zaini Ujang, KSU Kasar. Ni orang yang cintai sungai, yang suka air. Okay. Bila orang tanya dia, macam mana marah, sungai kita kotor semua, dia tanya soalan, apa yang you dah buat nak bagi dia bersih? Itu soalan dia. Dan bagusnya dia ialah tiap Tahiyat Ahad dia kumpul orang pergi sungai, ambil bersihkan sungai, dia buat. Walaupun dia KSU, dia Datuk Seri, dia buat. Saya tak ada kekuatan macam tu, tapi itu benda yang kita buat. Kadang-kadang kita banyak mengkritik, tapi sebenarnya kritikan tu patut kita lontarkan di depan cermin. Sebab kritikan tu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kat situ saya pun setuju, mungkin salah saya juga memang. Tapi saya rasa naluri tu ada di dalam mungkin DNA orang Melayu juga. Macam saya ada tengok juga macam orang putih, dia kata kalau datang Malaysia ni bukan setakat di Kuala Lumpur. Kadang-kadang kalau dia pergi dekat Terengganu, pergi kat Sempadan, ialah Siang dengan Border, satu cerita dia kata walaupun orang kampung, dia cuba juga berbahasa Inggeris kalau nampak. Jadi macam orang kita ni suka untuk kita menghormati tetamu orang lain, kita cuba, minta maaf saya cakap kalau kita, our hospitality ni agak bagus kat situ. Hati kita terbuka masa kita ambil orang Cina, kita ada susah, orang India masuk kat sini. Mungkin jangan lebih-lebih terjadi amuk. tak, tapi itu DNA orang Melayu. Dia agak, kadang-kadang macam, baik, kalau macam ada setengah tu, kita nampak dia cakap orang putih, kadang kita boleh orang putih, kita raikan dia. Kita raikan, saya rasa ni, adalah, kecuali kita sama-sama Melayu, boleh cakap Melayu, tapi kita nak cakap orang putih, itu saya rasa benda tu salah. Betul tak ni? Saya tak tahu, itu pada saya dia, saya nampak macam betul lah, sifat tak, dia macam ni, sifat kita meraihkan betul, tapi janganlah komplain kalau orang putih tak nak cakap bahasa Melayu. Itu je. Dia as simple as that. As long as we are not complain. Kadang-kadang kita komplain kenapa ada orang tak tu, tapi sebab kita tak menggalakkan perkara tersebut. Dan banyak hal, banyak keadaan pun dalam kerajaan, universiti kita semua. Kat universiti, semua orang kena membuat kertas kerja dalam bahasa Inggeris. Walaupun universiti tu universiti kebangsaan. Ini masalah lah juga kan. Kalau UIA okey, Universiti Islam dia kan. National Islamic University kan. Dia memang kena medium dia dalam bahasa Inggeris. So tak apalah ya. Okey, pasal pelancong tak bahasa expat. Ada cerita pasal bahasa Melayu, tulisan ini arwah Kadir Saleh lagi dia cakap. Dia kata masa dia belajar dulu ada dua bahasa dia kata. Kalau bahasa Inggeris tu Rumi lah. Dia kata kalau bahasa Melayu tu Jawi lah. Macam dia kata dia macam menyuruh macam yalah bahasa Melayu tu lah dijawikan ataupun untuk ada sedikit tu masukkan dengan budaya kata. So, macam mana abang rasa? Dah ada dia cakap ya Dr. Jaafar macam tu. Yalah betul sebenarnya. Bila kita lihat perkara apa yang terjadi pada diri kita sebenarnya ialah bila kita sendiri yang tak menghormati apa yang kita ada. Dan kita suka kalau sebenarnya kita menjadi lebih antarabangsa. Cuma soalnya kadang-kadang bahasa Melayu kita pun tak boleh rigid sangat. Kalau di Indonesia semua bahasa dia akan jadi sangat liberal. Kita tak macam tu. Cuma saya fikir hazanah seperti Jawi patut kita kekalkan dan patut kita jaga. Ini bukan soal bangsa sangat, tapi ketamadunan bangsa. Dulu tulisan semua dalam bahasa Jawi. Kalau orang boleh berbahasa Jawi, tak ada masalah pun.
tak menjadikan dia lebih Islam, sebab Jawi bukannya berkaitan dengan agama, dengan bangsa. Dan pada saya pula, dia adalah tanda peradaban. Bangsa yang boleh ada tulisan dia sendiri adalah bangsa yang ada tamadunnya sendiri. Dan telah dibuktikan kita ada perkara tersebut. Tapi kalau kita nak hilangkan, maksudnya kita menghilangkan salah satu ciri tamadun bangsa kita. Kita nak macam tu. Tapi sekarang dah ada orang bawa pergi court, dah ada macam-macam bantahan. Bawa ni pun kena tangkap dan dah dipolitikkan. Dia banyak benda macam ni sebab dia jadi isu politik lebih daripada isu yang tu. Masalah juga kan. So nak cerita sikit pasal ada buku yang Pengurus Ladang Getah 1930, buku Malaysia tu yang di setiap bab tu disaluti dengan pantun, dimulakan dengan pantun. Ada pantun menang Leprik Goncourt nak cerita. Leprik kau macam mana? Saya pun tak faham sangat Perancis ni macam mana. Okey. Ada seorang Perancis ni, dia datang ke dekat Kuala Selangor. Dia jadi manager estate Getah. Dan kita difahamkan bahawa dia juga antara orang yang pertama bawa kelapa sawit ke tanah Melayu sebenarnya. So dia jadi manager. So bila dia balik ke Perancis, dia buat buku Malizi. Maksudnya Malizi ni Malaysia. Tahun 30-an orang dah sebut pun Malaysia, Malizi. Okey. Telah diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Profesor Muhammad Haji Saleh, Nurani Tanah Melayu. Yang menariknya ialah selepas berpuluh tahun buku tu, dia baru diterjemahkan beberapa tahun yang lepas. Selepas saya pergi ke Perancis, pergi ke rumah Fauconnet ni. Saya pergi rumah dia, saya jumpa anak dia. Saya tengok kat rumah dia tu, buku pantun Melayu lama, buku-buku kita, khazanah kita banyak kat rumah. Saya ambil lah gambar. Saya rasa kalau saya curi bawa balik pun macam rasa tak bersalah. Sebab khazanah bangsa saya yang saya tak pernah nampak. Tapi malangnya bukan kita punya. Dalam buku Malaysia tu, saya ada original copy dalam bahasa Perancis. Tapi akan ada masalah kalau saya tak tahu ada soalan tu. Kalau tahu, saya dah cari tadi. Saya boleh selak. saya beli di Perancis buku lama tu, memang ada. Di setiap awal bab tu ada pantun dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. Dia tak ubah pun. Dia tak Peranciskan pun. Itu bagaimana orang dahulu meraihkan kita. Sebab tu pantun ni memang asalnya orang Melayu punya. Pantun tak ada orang lain buat pantun. Kita ini adalah khazanah bangsa. Dan pantun ni, sebab pantun ni ada pembayang dan ada maksud. Dan pembayang ni, kan, Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3, Ancol Badang di kantor. Itu semua tak ada dalam peradaban tamadun yang lain. Baik, kalau saya nak masukkan sikit, ada kebetulan tu saya ada tengok ada satu ni, saya bagi kredit pada Ajar, dia cerita pasal tingginya teka-teki orang zaman dahulu, 200 tahun, 100 tahun dahulu. Dia kata kita punya teka-teki sekarang ni macam low class lah, macam banyak yalah macam teka-teki macam yang saya buat lah, lawak-lawak sendal lah kata. Kalau sotong dibelah dua pun jadi sotongah, jadi tapi dia tak dalam, dia tak tinggi. Dia ada 200 teka-teki ni telah dituliskan oleh pengetua pertama UPSI, Maktab Perguruan Sultan Idris pada tahun 1918. Saya tak tahu Abang Hei atau pasal ini. Oti Dusak. Dia ada itu long share story. Ada so dia okey, ni saya nak bagi kepada semua penonton yang tengok saya nak bagi 2 teka-teki original Melayu 100-200 tahun dahulu. Dia kata ditutup sebesar kuku, dibuka sebesar alam. Apa jawapan ni? Saya ulang. Ditutup sebesar kuku, dibuka sebesar alam. Saya akan bagikan satu lagi. Badan di atas, nyawa di bawah. Badan di atas, nyawa di bawah. Ini teka-teki orang dulu, dia buat mungkin teka-teki ada pantun untuk dia menghibur lah kot. Memang dia telah Lepas tu dia ada tuliskan, dia kata bahasa kamu saya percaya, ini oleh Oti Dusak ni. Dia long chair Malay, Tahir Muhammad cakap. Terima kasih Tahir.
bahasa kamu saya percaya diucapkan oleh lebih 70 juta umat manusia. Masa itu saya 1918 ataupun earlier, sekali banyak. Ia merupakan satu daripada rumpun-rumpun bahasa yang terbesar di dunia ini. Jangan lupakan hakikat itu. Peliharalah bahasa kamu itu. Berusahalah meninggikannya ke tahap yang layak di kalangan bahasa-bahasa dunia. Apabila taraf bahasa kamu tinggi, akan tinggi pula lah taraf bangsa kamu. Ini daripada orang putih yang buat sini untuk belajar bahasa Melayu, pengetua pertama UPSI. So, jadi saya rasa sangat dalam orang putih yang lebih menghargai apa yang kita ada. Cik nak tambah sikit kat situ sebelum kita soalan seterusnya? Tak, orang semua tertunggu apa jawapan pantun tu. Jawapan dia boleh teka. Tahir Muhammad mungkin tahu. Itu tak, nanti saya nak tengok apa jawapan tu. Itu banyak dia dah ada 200, boleh check kat situ. Sebenarnya ada dekat Google, pandai cari. Tu kena tahu apa dia punya tu. Kalau kau tak tahu boleh move Okey. Okey, kita bagilah suspend. Saya bagi satu je lah. Ditutup sebesar kuku ni maksudnya, sebesar kuku kalau kita tutup sebenarnya mata. Mata kita kalau kita tutup besar kuku, betul tak? Tapi bila kita buka mata kita dapat melihat alam yang luas ni. Itu tingginya teka-teki orang dulu. Mata. Ditutup sebesar kukunya. Kalau dibuka seluas. Tetapi itu banyak tapi macam yalah, dia memang ambil masa untuk berfikir benda macam ni lah. Okay, badan di atas, nama di bawah tu kita tinggalkan sampai kat ujung. Siapa boleh lewat, kita bagi buku free satu orang. Okey, dekat situ ada diselang-selikan macam-macam cerita. Saya tak lama ingat. Kenapa Abang Hir nak sangat UM ni, macam UIA ni. Balik pun masih call lagi, macam UIA ni tak ada dalam. Zaman saya UIA memang tak ada dalam senarai pilihan pun. Yalah, baru lagi. UIA baru tahun ke-4 ambil pelajar. Betul. Dan waktu tu saya di sekolah English College. Saya buat STPM. Saya langsung tak pandai cakap orang putih. Saya pandai cakap orang putih sikit-sikit je. Jadi manalah nak masuk UIA dalam kamus. Tapi takdir tu UIA tak ada masuk dalam kamus. Saya isi borang UIA sebab kawan saya nak masuk UIA, dia kata result dia tak elok. Result kau okey, kau isilah. Saya isi UIA suka-suka. Memang suka-suka. Dipanggil interview sebab saya nak turun KL. Itu pun arwah abah bagi duit RM50 dan dia belikan tiket one way daripada Kota Tinggi ke Kuala Lumpur. Saya tak pernah pun turun Kuala Lumpur seorang-seorang. Tapi sebab nak pergi interview, saya pergilah naik. Saya kira okey kot. Okey, tadi jawapan dah betul lah Mahir. Syahriza dah jawab. Apa tu, badan di atas, nyawa di bawah tu layang-layang. Badan layang-layang? Layang-layang. Badan. Syahriza situ. Hebat Syah ni. Syah ni terror ni. Syah ni ini dia yang jaga Taman Negeri Perak. Oh ya ke? Awak kenal? Dia orang Perak ni, Syarul. Orang Perak ni ke? Taman Negeri Perak semua, orang asli Jahai semua ni jaga ni. Oh, padam. Hebat dia ni. Hebat teka-teki dia. Okey. Dia boleh jawab. Nanti boleh hantar buku kat dia nanti. Bagi alamat saya hantar. Okey, betul lah. Masa dulu UM memang hebat lah. Tradisi dia panjang, tapi macam Cik Hir kata, yalah, jalan tu macam-macam. Mungkin kita merancang, Allah lebih tahu apa yang lebih baik untuk Cik Hir, dan Cik Hir masuk ke sana lah. Masuk ke UIA masa tu memang, yalah, dengan Cik Hir rasa mungkin dah selesa di UIA pun. Tapi rasa macam ada peluang yang lagi baik, kita pergi ke situ lah. Encik pun ada, okey, ini dah dekat 10.30 lah. Pernah bertemu dengan Christian Becker, pengacara MTV Eropah yang terkenal. Saya ada nampak dia punya YouTube sebenarnya. Oh, okey. Dan bila itu macam, yalah, of course yang seorang lagi ni Cat Steven, macam mana dia jumpa Islam masa hidup kosong. Macam Cat Steven pun tengah very top. Tiba-tiba itu, yalah, memang dua-dua ni
satu benda yang dia kata kalau macam benda yang lain daripada yang saya nampak kat YouTube, dia kata satu benda macam orang putih ni, if you got it, you flaunt it. Macam kalau kau ada ni kau tunjuk lah. Jadi mungkin kat situ dia ada kejayaan tapi hidup dia kosong lah. Mungkin Cik Hei nak share sikit pasal diorang ni. Saya pun tak tahu Cik Hei panggil dia. Kalau saya tahu saya menempel dekat Cik Hei. Okey. Saya yang saya tak tulis kat sini tentang Christian Baker dengan Yusof Islam ialah ketelitian mereka berdua. They share the same thing tau, sebab dia orang ni superstar. Christian Baker ni MTV di Jerman sangat popular, dia pengacara hebat. Tiba-tiba dia masuk Islam. Tapi bila nak buat buku, dia sangat particular. Oh, buku dia kena macam ni, gambar dia kena macam ni, kena ada. Dia sangat teliti. Sama juga dengan Cat Stevens, Yusof Islam. Yusof Islam ni dia sangat berdisiplin. Saya nampak ini perkara-perkara yang patut kita pelajari daripada mereka. Mereka mendalami Islam bukan semata-mata kerana masuk Islam, tak. Dia sangat teliti, dan kalau buat buku tu saya memang hormat. Yusof Islam sebenarnya sewaktu saya jumpa, sebenarnya penerbit di Sharjah sangat jealous dengan ITBM pada waktu tu. Sebab waktu buku dia dilancarkan di Sharjah, dia tak turun pun. Dia tak masuk TV mana-mana pun. Tapi masa ke Malaysia, dia masuk RTM, TV Hijrah, TV3. Mana TV yang dia tak masuk? Semua surat khabar interview dia. Kita buat signing 2 tempat, di MPH dan juga di Kinokuniya. Kita buat launching di Pesta Buku. Memang hari itu adalah hari yang mulia. Waktu saya turun ke TV3 bersama beliau, sebab saya di interview sama dengan beliau, Datuk Johan Jaafar tunggu, CEO tunggu, semua orang tunggu Yusof Islam. Itulah. Nasib baik Syarul tak tahu waktu tu. Tapi kedua-duanya, Christian Baker dan Yusof Islam, kenapa saya sangat tertarik buku tu, bila saya tengok kat Sharjah, saya glance tu tajuk dia, saya cakap kat orang tu, we want to translate. If you want to translate, you should go to Yusof Islam. Kita dalam setahun kami translate. Sebab Yusof Islam ni, bila dia mula masuk Islam, antara perkara pertama yang dikenal adalah gitar. Sebab dia maklumkan bahawa muzik bertali ni tak boleh dalam Islam. Cuma lepas tu, dia kaji, dia belajar bahasa Arab untuk tengok kat mana nas yang sebenarnya mengatakan tak boleh. Itu disiplin yang cukup tinggi. Dan akhirnya dia tak jumpa. The closest nas dia kata ialah kita tak boleh main muzik sebab muzik tu boleh mendekatkan pada arak dan boleh hayal. Tapi bukan muzik tu yang tak betul. Itu yang sebab dia kata burung pun sound, bunyi, semua dalam buku tu semua dia ceritakan tentang perkara tersebut. Saya fikir ini disiplin yang patut kita ada dan ilmu yang patut kita pelajari daripada mereka lah. Di samping kalau Yusof Islam kan dia ambil gambar. Kalau nak ambil gambar dia minta izin, dan kalau nak ambil gambar dia kata you should take from this side, I will look good from this side. Dia tak suka kalau orang ambil gambar curi-curi semua, dia akan bawa muka. Dan benda yang sama sewaktu saya pergi ke Tokyo, Pesta Buku Antarabangsa Tokyo, first time ada Princess Mako merasmikan, sebab waktu tu Malaysia menjadi guest of honor. Ambil, kalau dia duduk, pertama dia kata hanya seorang aja boleh layan dia. Saya CEO, saya layan dia sebelah. Okay. Lepas layan dia kata, nak ambil gambar, dia dah buat rehearsal, hanya satu tempat dia khaskan. Kat sini je boleh ambil gambar. She will go from that side. Disiplin orang ni cukup tinggi. Kita tang mana pun tengah makan pun ambil gambar dah semua. Dah tu duk ngata kat orang, apalah ambil gambar aku tak cantik kan. Tapi dia orang ni soal disiplin tu memang saya sangat hormat. Okey, terima kasih. Ya, macam Cik Hei pun kata, kalau dia kata 10 minit interview. Dia memang very particular. Saya rasa satu benda yang mungkin orang kita Melayu boleh contohi lah. Mana yang baik tu kita jadikan teladan. Okey, jadi kita masuk sikit, mungkin ada last 3-4 ni. Tapi soalan saya sebenarnya panjang-banyak ni. Ini untuk buku lah. Encik ambil orang dekat Sri Henning. Dia tak kisah pun orang Jerman. Kita duduk kat Sierra UK je. Alah, malu lah. So macam, kenapa tak tepak sirih ke atau lebih Melayu, lebih ada masuk ke tamadun bangsa kita, dia kat mana link benda tu?
So macam mana je? Dah UK pun dah nak ikut orang UK, dah nampak lah tu. Ya, itu Dah saya hilang kata. Saya punya tu. Saya difahamkan kat Sri Ning tu tak ada pun orang Melayu duduk. Expat semua duduk kat situ. Maksud saya, it is not about name. Orang kata kalau ada nama Melayu, dia akan jatuh, harga akan turun. Ini adalah sama ada effort terancang pihak-pihak tertentu tak nak Melayu atau ketidakyakinan kita pada jenama kita. Tapi kalau Sri Ning pun boleh hidup, kenapa tak? Hotel Istana tak tutup pun sebab letak nama istana kat situ. Nama Melayu kan. Jadi saya tak nampak benda ni. Tapi kena ada effort lah untuk mengangkat apa yang kita ada. Khazanah yang kita ada. Mungkin lepas ni Dewan Bahasa apa semua boleh. Alah, sekarang pun nak nama tempat, dia nak I resident, you know. Sampai dekat saya balik, apa tu, kampung saya dekat Sungai pun, Sungai resident. Macam, come on man. Sungkir. Sungkir dah jadi bidor pun nak. Aduh, dah masalah bidor, dia dah jadi macam okey, tak apalah. Itu satu, macam kita pun dah putus lah dengan kita punya akar asal daya kita lah dekat situ. Memang dah ke sana. Satu benda yang saya nak share sikit Encik itu kebetulan saya ambil orang Jerman juga. Macam saya buat Grab. Pasal ambil tanya-tanya, of course satu benda yang wajib saya tanya, kalau dia orang luar, saya tanya how do you find Malaysia, dia suka ke tak kan. So kata Mamat Jerman, dia kata suka, dia kata gila kalau dia tak suka, dia kata. Sebab dia kata masa dekat Jerman ni satu benda dari ekonomi lah. Dia kata dekat Jerman, kata orang macam dia, ini kalau orang yang mengagung ke Eropah, dia kata macam Jerman, gaji dia masa tu sebagai corporate HR manager 7,000 euro, dolar. Dekat sana kat Europe, dia punya minimum, kalau sampai kat situ, dia punya tax normally 40 to 50%, kata 50% dia kata. Daripada 7,000 tu dah tinggal 3,500. Dan 3,500 dia kata kalau nak tolak duit sewa rumah, dia kata nak pakai, dia memang tak ada duit. Dia kata dia memang miskin. Dia kata kalau Mak Saleh tahu kita punya apa kita ada dekat sini, dengan kita punya tax rate, dengan apa hidup kita, dia memang dia kata nak hidup dan nak mati kat Malaysia. Dia tak boleh pergi tempat lain lah, dia kata. Itu satu. Ini kalau orang yang mengagungkan sebelah sana lah, apa yang dia ada, itu satu. Encik nak komen sikit pasal Jerman ni, itu saya bagi. Ya. Ini saya punya lah itu. Ya betul. saya pergi Jerman, saya ingat 11 kali. Pesta Buku Antarabangsa Frankfurt, saya pergi tiap-tiap tahun pergi tu. Tapi betul, apa yang disebut betul. Dan saya jumpa juga ada seorang daripada Hungary yang duduk 8 bulan setahun kat Malaysia, 4 bulan je dia balik waktu panas kat tempat dia. Sebab dia rasa this is heaven, dia kata. Betul, observation you betul sebenarnya. Kat sana cuma yang membedakan kat sana ialah miskin dia, transportation, semua kelengkapan tu semua terjamin. Dia kalau kita naik dia punya train semua ikut waktu dan tetaplah. Itu semua ada, dan orang Jerman memang semua berumah lah basically. Basic dia ada. Mungkin dia tak kaya tapi dia ada basic. Cuma sebab dia punya cukai tinggi tapi dia give back to their people. Tapi saya dengar dekat sana sekarang pun ada masalah perumahan juga. Dia yang terpaksa duduk jauh. Itu pun ada. Saya rasa pasal rumah ni ada global kot, satu dunia. Dan okey, cerita dia memang banyak lah. Tapi kebanyakan kalau macam saya daripada 10 tu, 9 akan suka Malaysia lah. Daripada 9 tu, kurang-kurang 4 atau 5 dia suka Malaysia pasal kepelbagaian orang Malaysia. Ada macam-macam. Ini yang kita nak masuk kepada Kampung Boy. Okay. Mungkin dia kata yang buku yang paling laris yang diterjemahkan paling banyak bahasa, 15 bahasa, Cik Hei kata, yang Cik Hei tanya apakah inspirasi dia. Dia kata ada dua lah, pasal jati diri dan kepelbagaian bangsa yang ada kat Malaysia. Mungkin Cik, satu lagi nanti Cik komen kan. Pagi tadi kebetulan saya bila tu ada terkeluar video, saya tengok pasal Azmi Hussein. Ini ada orang baru lah. Dia kata dia punya idola pun memang Lat, mana pergi dia bawa buku. Dia pandai, dia ada menang kot caricature. Dia tulis pasal dekat Penang yang dia buat longest caricature.
Cuma Datuk Lat kata kenapa, sebab dia banyak tulis pasal Penang caricature semua. Dan menang dia kata kenapa tak tulis pasal India Muslim. So benda tu mungkin lebih kepada diri dia dan dia boleh tunjukkan kepada awam. So saya rasa dia pun satu benda yang dia kata cakap tadi, dia ada create satu short form dia panggil Jobby. Dia kata boleh tak kalau kita ada satu job yang itu juga hobi kita yang dia suka. Jadi dia suka apa yang dia buat. So agak menarik lah Azmi Hussein. So dia Kampung Boy, Datuk Lat, mungkin boleh ni orang ini boleh ceritakan sikit pasal Datuk Lat. Datuk Lat ni ada bab khas kat Datuk Lat dan saya hantar buku dekat Lat dan Datuk Lat punya birthday pun semalam. Oh, ya. Saya teks kat dia. Salam ulang tahun tu. Dia jawab si manis 70. Ya, Datuk Lat. Just imagine Jerman ni adalah tempat yang orang tak ketawa. Serius je lah. You bayangkan teks 45% kan. Serius buat joke pun susah orang tak gelak. Saya waktu first time bawa Datuk Lat ke Jerman, saya tak tahu pun Datuk Lat ni orang macam mana. Saya tak tahu pun dia pandai cakap orang putih, dia boleh buat joke semua. So malam waktu dia nak buat nak buat talk yang first talk tu lah. Sebab waktu kami berjaya bawa Datuk Lat ke Jerman dan terjemahkan buku dia ke bahasa Jerman, buku tu dah siap 2 tahun. Tapi pihak Jerman tak dapat jumpa Datuk Lat sehingga kami yang mempertemukan dan kami bawa Datuk Lat Pesta Buku Antarabangsa Frankfurt 2018. Malam tu saya punya, ya Allah, macam mana ni orang Jerman semua dah tunggu Datuk Lat nak cakap. Lepas 5 hari lepas tu nak bawa ke Berlin untuk dia dapat anugerah persahabatan Malaysia Jerman. Malam tu dewan penuh tau. Kat hotel tu penuh. Datuk Lat pun dia kan gelak sama. Okay. In Malaysia is very simple. We have 8 days. Orang gelak. Semua diam. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, every day. Korang semua gelak. Aku kata, pandai juga dia buat lawak. Sebab tu dia kata, dan dia sangat simple. Dia lepak dan dia boleh bawa diri dan dia kalau bawa dia ke mana memang kita tak malu lah. Lepas tu kami bawa dia ke Tokyo dan sebagainya. Cuma dan satu lagi ialah kami percaya bahawa sebab Datuk Lat punya buku ni kita dah terjemahkan ke lebih 14 bahasa. Dan dia adalah buku yang paling banyak diterjemahkan ke pelbagai bahasa lah. Jadi yang kita rasakan sebab tu kami buat Lat Kampung Boy sebuah musical. Saya nak ceritakan bahawa dalam Lat Kampung Boy sebuah musical ni ialah saya ingat teater pertama di Malaysia yang untung melebihi 1 juta first time dipentaskan. Lebih 1 juta. Untung. Tun Mahathir turun, Pak Lah turun, Najib turun, Tan Sri Muhyiddin turun, Sultan Selangor turun, Raja Nazrin turun. Cakaplah siapa yang tak turun. Lat Kampung Boy sebuah musical. Datuk Lat cakap saya cuma akan datang 2 malam saja. Tapi tiap-tiap malam Datuk Lat ada sewaktu Lat Kampung Boy sebuah musical. Keyakinan kami pada waktu itu di ITBM adalah sebenarnya kalau nak dalam buku ni diceritakan waktu pegawai saya Zini propose teater ni, saya gelakkan dia. Gila nak buat teater Lat, mana ada duit. Saya gelakkan dia. Lepas tu Zini Tulizan yang mereka bentuk buku saya dan jadi editor buku saya ni. Saya gelakkan dia, marah saya juga lepas tu. Tapi ceritanya ialah lepas benda tu jadi, dan sebenarnya cerita di sebalik tabir sewaktu saya bentangkan kertas ini kepada ahli lembaga pengarah, ada yang tak setuju dan mereka menentang, kata tak boleh buat semua ni. Dan saya, I have to put my neck in the chopping block. You sanggup, kalau rugi you tanggung. Waktu tu Datuk Lat dah setuju semua, kata okey, tanggung. Tapi bila dah berjaya,
Aku saja je hari tu. Nak provoke kau pastikan benda ni berjaya. Cik. Tapi waktu sebelum tu, itu yang berlaku sebenarnya. Yalah. Cerita Datuk Lat ni. Okey, tahniah sekali lagi Abang Hei dan Datuk Lat. Sikit sebanyak saya tumpang bangga jugalah dengan yang berjaya kat situ, dan Malaysia ni dah diangkat di persada antarabangsa. Orang lebih kenal dan mungkin dekat situ lebih tertarik kepada Malaysia lah. Kita punya pelbagai budaya dan bangsa.